semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasam Al-Quran, tajuk Sejarah Rasa Uthmani. Okey. Pengenalan Rasa Uthmani ialah tulisan mashaf Al-Quran yang digunakan untuk dipersetujui oleh Sayyidina Uthman menulis kalimat-kalimat Al-Quran dan huruf-huruf. Ia juga ditakrikan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasam Uthmani dengan mashaf-mashaf Rasam Quraisy Qiyasi. Sebahagian ulama mendefinisikan sebagai sebarang penulisan yang menyalahi cara penulisan lafaz-lafaz yang disebabkan ziyadah, hafz, ibdal dan sebagainya. Dari Syakban Muhammad Ismail, Dr. Syakban Muhammad Ismail pula lebih terperinci sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang dituliskan pada zaman Sayyidina Uthman dan diutuskan ke kota Islam ketika itu. Di mana kaedah penulisan pula merangkumi 7 huruf Al-Quran. Ditulis tanpa mempunyai titik dan baris serta terdapat pada semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaannya. Lepas tu Rasam Uthmani juga dikenali sebagai rasam istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf kitab-kitab dengan menggunakan rasam tersebut. Ia juga dinamakan sebagai rasam taufiqi kerana kebanyakan ulama terdapat bahawa rasam tersebut merupakan kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda lah yang memerintah supaya ianya digunakan dalam penulisan Al-Quran pada ketika itu. Daripada dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahawa Rasam Uthmani itu ialah tulisan asal. Rasam Uthmani ni dia tulisan asal Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasam ini yang digunakan oleh para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan dinisbahkan kepada Sayyidina Uthman. Dinisbahkan pula kepada Sayyidina Uthman kerana beliau yakni Sayyidina Uthman, beliaulah yang mengarahkan supaya Al-Quran disalin semula kepada beberapa buah mashaf dengan menggunakan rasam tersebut. Okey, ada banyak pengertian rasam ni. Dia membentuk lafaz ataupun atau perkataan melalui pergabungan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28 atau gambar-gambar ataupun gambaran-gambaran kalimah yang seterusnya dapat diaturkan. Lepas tu boleh diertikan sebagai apa sahaja yang berkaitan dengan apa jenis khat. Jenis khat. Ilmu rasam ni ialah satu ilmu yang membincangkan cara melafazkan atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-huruf dari segi lafaz, huruf-huruf asal, dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurangkan, menyambung, memisah dan menggantikan huruf penulisan rasam. Al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti secara ijma'. Ijma' ni macam sepakat oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk taufiqiyah dan ia disebut di bawah pengawasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahagian rasam ni ada 1, 2,
ada dua. Rasam qiyasi ataupun dikenali sebagai imla'i, rasam imla'i, rasam istilahi ataupun rasam Uthmani. Okay. Rasam qiyasi ini penulisan ucapan ataupun pertuturan. Rasam istilahi ataupun dikenali sebagai rasam Uthmani, menurut kaedah tersebut, yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan. Disebutkan ialah menggunakan beberapa kaedah seperti membuang, menambah, mengganti, menyambung atau memisahkan huruf dan penulis hamzah. Okay. Dia dapat perbezaan rasam Uthmani dengan rasam imla'i. Ada penukaran ayat-ayat Quran tu, cara penulisan ayat Quran tu, rasam Uthmani dia lain, rasam imla'i dia lain. Macam tu. Perbezaan yang mempunyai implikasi besar dengan bahasa dan ilmu qiraat. Ilmu qiraat pun kait ke. Dua perkara ini tidak dapat dibincangkan di dalam tulisan yang pendek. Memerlukan pengetahuan bahasa dan yang baik dan ilmu qiraat yang dipelajari daripada guru-guru mursyid secara talaqi dan musyafahah. Walau bagaimanapun, di bawah dua contoh memudahkan untuk menerangkan betapa perlu dikenalkan rasam Uthmani dan penulisan Al-Quran. Ia mempunyai hubungan yang sangat rapat dan penting dengan kaedah bacaan Al-Quran mengikut qiraat 7. Dia ada kait juga. Itulah sejarah sedikit. Sejarah pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa cara. Yang pertama, Jibril memasukkan ke dalam hati baginda dalam keadaan baginda tidak melihat apa-apa. Hanya baginda berasa bahawa wahyu ini berada dalam hatinya. Baginda dia berasa bahawa wahyu tu ada dalam hatinya. Malaikat memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki dengan mengucapkan ayat kepada baginda sehingga baginda benar-benar dapat menghafaz ayat yang diturunkan itu. Lepas tu yang ketiga pula, wahyu datang kepadanya beserta bunyi loceng. Ini adalah cara yang paling berat dihadapi oleh baginda. Sehingga keadaan baginda sangat panas walaupun ketika itu cuaca sangat sejuk. Yang keempat pula, Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar seperti mana yang dialami oleh baginda sewaktu turunnya ayat surah Al-Muzammil. Tanzilul Kitab, surah Al-Muzammil. Sejarah penurunan Al-Quran pula terbahagi kepada 3 peringkat. Sejarah penurunan Al-Quran ada 3 peringkat. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ni ke Lauh Mahfuz secara sekaligus, bukannya secara beransur-ansur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang bermaksud bahkan apa yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia juga diturunkan sekaligus. Dia tak turun satu-satu, dia turun sekaligus. Firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkatan. Yang ketiga pula, firmannya lagi dalam surah Al-Qad. Tadi surah Ad-Dukhan. Lepas tu firmannya lagi ada dalam surah Al-Qadar ayat 1 bermaksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadr. Firmannya lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 185
185 maksudnya bulan Ramadan yang diturunkan pada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil. Itulah ayat Quran tu, surah Al-Baqarah. Lepas tu yang ketiga, turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril bermula tanggal 17 Ramadan. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 maksudnya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menjadikan salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang jelas. Takkan bahasa Melayu, bahasa Arab. Setiap ayat yang dibawakan oleh Jibril dilafazkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibaca pula kepada sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafaznya betul-betul bimbang jika tertinggal perkataan tertentu atau huruf tertentu. Baginda bagi tahu, baginda rasa bimbang jika tertinggal perkataan ataupun huruf-huruf. Baginda mengulangi bacaan ketika qiyamul lail, bangun malam. Qiyamul lail ni bangun malam dan solat. Setiap tahun sekali Nabi Muhammad SAW ditasmi' mendengar dan memperbetulkan bacaan oleh Jibril. Dalam bulan Ramadan secara bertadarus, pada akhirnya hayat baginda Jibril mentasmi'nya sebanyak 2 kali. Sahabat berusaha bersungguh-sungguh menghafaz dan mempelajari serta memahami dengan menjauhi kenikmatan tidur dan rehat. Dia jauh daripada dia tak buat dia jauh daripada nikmat tidur dengan rehat. Dia hafal sebagaimana Rasulullah SAW, sahabat turut memanfaatkan masalah malam mereka untuk memantapkan hafalan mereka. Di antara penghufaz ataupun menghafal Quran terkenal daripada sahabat, iaitu 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin. Apa dia Khulafa Ar-Rasyidin? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar Al-Khattab. Yang ketiga Uthman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itulah Talha ibnu Mas'ud. Semua ni selain itu termasuk daripada orang Ansar, penduduk asal kota Madinah, seperti Ubay bin Ka'bah, Zaid bin Talib, Abu Darda, Anas bin Malik. Pada masa yang sama, Nabi Muhammad ni juga melantik beberapa sahabat. Nabi Muhammad baginda melantik beberapa sahabat sebagai penulis wahyu. Mereka menulis sebagai salah satu teori pembelajaran berkesan setiap kali wahyu turun sebagai tambahan dalam hafalan, supaya tidak hilang begitu saja. Di mana di antara penulisan itu ialah 4 Khulafa Ar-Rasyidin: Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Penulisan pada waktu itu hanya dibuat di atas kulit kayu. Pada waktu itu beliau hanya dibuat di atas kulit kayu. Tulis ayat Quran tu atas kulit kayu. Batuan atas batu, kulit haiwan, macam kulit kambing, macam tu. Lepas tu dan kain-kain saja berikut kertas belum diketemukan.
Pada masa itu, sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, ayat Quran tidak dihimpunkan dalam satu mushaf teks lengkap yang berbuku. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor dia, yang pertama, tidak ada faktor membolehkan untuk dikumpulkan satu mushaf daripada kemudahan penulisan. Sedangkan sewaktu itu ada ramai hufaz menghafaz Al-Quran dan qurrar pembaca Al-Quran. Yang kedua pula, faktor dia ada di antara ayat-ayat yang diturunkan itu nasikh dan mansukh. Hukum atau ayat bertukar disebabkan perkara tertentu. Lepas tu ayat yang ketiga pula, ayat Al-Quran ni tidak diturunkan sekaligus, tetapi beransur-ansur. Setiap ayat yang diturunkan adalah atas satu faktor, disebab salah satu faktor ataupun sebab dan peristiwa. Banyak ni sejarah-sejarah ni. Tahap penulisan Al-Quran, kelebihan rasa Uthmani, kelemahan rasa Uthmani, keistimewaan, ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.